Sebelum Parit Buntar berucap, point of order dulu. Boleh? Boleh. 37 yang berhormat kurungan B. Parit Buntar, dia bacakan. 37 kurungan B. Jika hendak meminta penjelasan mengenai apa-apa perkara yang dikeluarkan oleh ahli-ahli yang sedang berucap itu dalam ucapannya dengan syarat ahli yang sedang berucap itu mahu beralah dan duduk dan ahli yang hendak mengganggu itu dipanggil oleh pengurusi. Lepas ini Parit Buntar nak berucap, tolong jangan ganggu. Saya tidak akan beralah. Saya ingatkan apa dia. Saya jemput yang berhormat Parit Buntar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Yang Bertuah. Dari Bagan Datuk ke Parit Buntar, lawan BN dan PH tak kenal lelah dan penat. PRU ke-15 BN dan PH Parit Buntar dah pun jatuh terlantar. Kini tiba masa MP baru berbakti dan berkhidmat. Terima kasih kepada rakyat Malaysia yang memilih PN sebagai pilihan terbaik. Khususnya pengundi Parit Buntar yang memilih saya sebagai ahli parlimen. InsyaAllah saya akan cuba berkhidmat sebaik-baiknya tanpa mengira fahaman politik, agama dan bangsa. Tak perlu sebut. Tuan Yang Bertuah, banyak perkara saya ingin sentuh. Tapi oleh kerana kekanan masa, antaranya berkaitan kerajaan perpaduan, kerajaan madani, isu rasuah dan sebagainya. Oleh kerana kawan-kawan sudah ramai yang menyentuh, saya anggap semua apa yang disampaikan oleh kawan-kawan daripada PN adalah sebahagian daripada ucapan saya. Termasuk ucapan dari Pasir Gudang, saya sokong 100% juga sebahagian ucapan saya. Saya nak cakap pertama isu bahasa. Memartabatkan bahasa bukan hanya melalui seminar-seminar dan konvensyen semata-mata. Tokoh-tokoh bahasa sudah jenuh menganjurkan pelbagai program untuk memartabatkan penggunaan bahasa Melayu, bahasa Malaysia di semua jabatan kerajaan, agenda kerajaan, GLC, institusi kewangan dan lain-lain. Malahan disarankan pemimpin negara menggunakan bahasa Malaysia dalam menyampaikan ucapan-ucapan di persidangan antarabangsa sama ada yang dianjurkan dalam negara ataupun luar negara. Saya ingin mengucapkan tahniah kepada bekas mantan PN ke-9 dan juga bekas mantan Menteri Air dan Alam Sekitar yang menggunakan bahasa Malaysia dalam ucapan di persidangan antarabangsa dan disambut baik oleh pejuang dan tokoh-tokoh bahasa. Dan hari ini saya cuma nak tanya, mengapa perlu dalam menyebarkan apa saja dokumen-dokumen di Parlimen ada dua bahasa? Pertama ada bahasa Malaysia, bahasa Melayu. Yang kedua ada bahasa Inggeris. Saya fikir tak perlu ada dua bahasa. Cukup dengan bahasa Malaysia kerana kita semua ahli parlimen, rakyat Malaysia dan boleh berbahasa Malaysia. Rugi kertas saja. Ini duit rakyat. Kita cetak sampai 2 kali. Satu bahasa Malaysia, satu bahasa Inggeris. Apa perlunya bahasa Inggeris? Kita semua faham. Bukan tak ada yang tak faham. Semua orang Melayu. Semua faham. Ulu Langat pun faham. Cuma kadang-kadang dia tak faham. Yang kedua, berkaitan dengan pilihan negara. Ingat tadi ulama tak ada, rupanya ada. Dalam memahami falsafah pendidikan negara selalu ada Parit Buntar dan juga falsafah pendidikan Islam, saya simpulkan bahawa antara matlamat utama dalam pendidikan, terutama pendidikan Islam, adalah untuk melahirkan Muslim yang berilmu, beriman, berketerampilan, beramal soleh dan berakhlak mulia berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah supaya menjadi hamba dan khalifah Allah yang bertakwa serta menyumbang ke arah mempertingkatkan tamadun bangsa dan negara serta berjaya di dunia dan juga di akhirat. Itu antara matlamat pendidikan Islam. Sama juga dengan falsafah pendidikan negara, ingin melahirkan insan yang soleh, yang seimbang antara rohani, jasmani dan sebagainya. Falsafahnya sangat murni, matlamatnya sangat baik, tetapi pelaksanaannya diganggu oleh beberapa elemen yang merosakkan oleh pihak-pihak yang lain, terutamanya kementerian yang lain seperti Belia dan Sukan, Kementerian Komunikasi dan sebagainya. Ustaz-ustaz, cikgu-cikgu di sekolah jenuh mengajar untuk supaya anak-anak ini menjadi insan yang soleh, yang taat kepada perintah agama, yang taat kepada ajaran Al-Quran dan Sunnah.
Tapi boleh dianjurkan program-program yang baik sebenarnya, tetapi adanya sesuatu perkara yang boleh menyebabkan mereka terjerumus ke lembah maksiat kadang-kadang dianjurkan. Justru kerajaan adalah turut menghapuskan, mencegah dan memberi larangan yang keras terhadap elemen-elemen yang boleh merosakkan anak-anak kita semua. Contoh, hiburan-hiburan dalam bentuk konsert kita boleh benarkan dengan memberi garis panduan supaya tidak melanggar tata tertib akhlak yang baik, pergaulan bebas yang mengundang aktiviti tidak bermoral, pakaian yang menutup aurat yang sempurna bagi orang Islam dan pakaian yang sopan bagi bukan Islam, dihadkan waktu jangan sampai tengah malam dan sebagainya. Itu tujuan untuk mengawal pergaulan bebas yang boleh menyebabkan anak-anak terjerumus ke lembah maksiat yang boleh merosakkan. Saudara sekalian, saya ada data dan fakta, tapi oleh kerana masa tidak mengizinkan, berkaitan dengan gejala pandang dadah, anak tidak sah taraf, jinayat juvana, amalan rasuah yang melibatkan semua pihak termasuk pemimpin, perlakuan akhlak tidak bermoral, hubungan kekeluargaan yang melibatkan perceraian dan sebagainya. Oleh tak ada masa, saya tak perlu menyebutkan data-data tersebut. Tuan Yang Betul, saya ingin bangkitkan beberapa isu tempat di kawasan saya Parit Buntar. Parit Buntar adalah parlimen di daerah Kerian. Pintu keluar masuk dua negeri, Pulau Pinang dan juga Kedah. Namun pembangunan dalam aspek pendidikan agak tidak seimbang berbanding parlimen di Perak, Kedah dan juga Pulau Pinang. Penduduk di Kerian termasuk Parit Buntar menjelang tahun 2035 mencecah hampir 1 juta dan sekarang sudah mencecah 200,000 lebih kurang. Sebahagiannya adalah penduduk di Parit Buntar yang mencecah 100,000 lebih. Jumlah sekolah menengah di daerah Kerian 21, sekolah rendah 69. Parit Buntar sahaja ada 10 buah sekolah dan 24 sekolah menengah. Namun di Parit Buntar tidak ada sekolah berasrama penuh. Di Parit Buntar tidak ada IPT. Di Parit Buntar tidak ada college vocational, college community. Kalau ada pun pusat giat. Di Parit Buntar tidak ada kompleks sokan atau mini kompleks untuk anak-anak muda. Kalau mereka mau bersokan, main futsal dan sebagainya, terpaksa pergi di Bung Tebal atau Bangan Serai, jauh. Jadi apalah salah kiranya kerajaan hari ini memberi peluang kepada Parit Buntar untuk membangun dalam aspek pendidikan supaya seimbang dengan tempat lain. Bagan Datuk, daerah baru kawasan saya. Bukan kawasan saya, tapi asal kampung saya. Walaupun penduduk tak sampai 100,000, ada 2 sekolah menengah sains Bagan Datuk. Terima kasihlah pada YB Parlimen Bagan Datuk yang tak hadir petang ini. Ada politeknik, ada apa lagi? Kompleks sokan. Ada jambatan yang sedang dibina menghubungkan Bagan Datuk dengan Lekir. Ada masjid terapung. Dan baru-baru ni ada rumah terapung akibat banjir termenung selama 2 minggu, 3 minggu. Kalau Bagan Datuk, daerah baru yang kecil pun mempunyai kemudahan yang sebegitu, mengapa Parit Buntar dianak tirik? Hospital baru Parit Buntar sehingga sekarang tak siap lagi. Saya harap segera disiapkan. Hospital sedia ada tidak mencukupi berbanding jumlah pesakit yang ramai. Mohon disiapkan segera. Cuma bila dah siap, kalau Menteri Kesihatan masih orang yang sama, kalau tidak berlaku pertukaran kerajaan, jangan lupa jemput saya sebagai ahli parlimen, sebagai tetamu. Jangan macam yang berlaku di Kedah. Tuan-tuan sekalian, nasib pesawat abadi. Sikit lagi, cukup saya nak gulung. Masa, sila duduk. Terima kasih Parit Buntar. Saya belum gulung lagi. Sudah cukup masa. Tak apa, bagilah peluang gulung. Orang lain Masih semua banyak gulung. lagi yang belum berucap. Tahu. Yang berhormat, Malam ini pukul 12 pun tak apa. sila duduk. Saya nak cakap tentang Saya nasib jemput yang pesawat berhormat padi. Kudat. Amboi, takkanlah baru masuk terus kita berhenti. Parit Buntar dah lah tu, duduklah Parit Buntar. Duduklah Parit Buntar, duduklah tu. Cukuplah. Belum ending lagi. Bagilah peluang gulung paling kurang. Boleh? Sudah 9 minit. 9 minit Sila lah. duduk. 9 Tak minit. apalah, sikit nak gulung, nak gulung. Tak apa. Boleh Duduklah, ucap lagi nanti. duduk, tak apa. Bila, Lain kali, sekejap lain lagi kali. tu bila? Okey. Nak gulung Sila sikit duduk, untuk pesawat sila padi yang duduk. kesian. Sila duduk. Saya tak sibuk sikit saja. Saya minta Hormatlah kerajaan Timbalan Speaker bela tu. nasib pesawat padi di Krian yang mengalami kerugian akibat hujan, tanah jerus dan sebagainya sehingga mereka menanggung kerugian. Harap menteri berkaitan
tolong bantu pesawah-pesawah di daerah Krian, terutamanya Parit Buntar. Sekian, terima kasih. Yang